Nampak tahu awak tau? InsyaAllah. Okay. Okay, tak nampak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sementara menunggu yang lain semua online, kita mula dulu dengan bacaan surah Ahlan. Kita mulakan dengan membaca dulu surah Al-Quraisy insyaAllah. Hari ini kita akan tadabbur surah Al-Quraisy. Jadi dekat Instagram kita dah mula dulu, kita akan start terus insyaAllah. Kemudian di Facebook insyaAllah selepas ni kita akan tunggu 3 orang boleh Instagram, kat Instagram kita tunggu sekejap. Tunggu ada berapa orang akan masuk melalui Facebook. Kejap je kan. Baik. Sementara kita tunggu orang lain masuk, kita tadabbur sedikit, kita baca sama-sama surah Al-Quraisy insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik. Sebelum ni ada orang PM, dia minta untuk saya paling kurang sebut sedikit apa kesalahan umum apabila seorang tu membaca surah Al-Quraisy. Baik, sepanjang saya mengajar bacaan Al-Quran, kebiasaannya kesalahan umum yang biasa kita salah ketika baca surah Al-Quraisy adalah pada panjang pendek pada penghujung surah Al-Quraisy. Ini sikit penambahan lah, sebelum ni kita tak ada kita tengok kesalahan tajwid, ni kita tengok sikit kesalahan tajwid. Saya dapati ramai orang bila li'ila fi Quraisy, hujung tu dia, bila dia habis Quraisy tu dia tak habis panjang sangat, dia habis 2 rakaat je. 2 rakaat pula, 2 harakat. 2 rakaat panjang sangat tu. 2 harakat. Maknanya sepatutnya dia kena macam ma'arid lil sukun, iaitu dia 4 rakaat, betul Ma'arid lil sukun 4 rakaat Sana. Ma'arid lil sukun 4 rakaat kan? 4 harakat kan? Ma'arid lil sukun 4 harakat betul? Yang hujung tu. Betul lah 4 harakat. Sebab rumah saya dia lagi pakar tajwid dia saya, walaupun saya hafal Quran lagi banyak. 456 rumah saya ajar. 246 ma'arid lil sukun 246, ma'arid lil sukun 246. Jadi ramai orang bila dia baca hujung tu di ila fi Quraisy, dia habis macam tu. Dia sebenarnya bila sebab dia tak habis macam standard. Kalau hujung biasa kalau kita buat panjang tu dia alif, dia ada alif, lepas tu mad yang habis dengan alif. Ni dia habis dengan mad lin, dia ya Quraisy bait khauf. Jadi wa amanahum min khauf. Jadi itu kadang-kadang saya perasan kadang imam pun dia salah baca, dia kata wa amanahum min khauf, dia macam terus pendek kat situ. Padahal kalau dia baca, tapi dia kena seragam. Kalau lah yang awal tu ma'arid lil sukun dia baca 2 harakat, maka sampai ke hujung semua dia baca 2 harakat. Kalau dia baca 4 harakat, maka sampai ke hujung tu semua dia baca 4 harakat. Kalau dia baca 6 harakat, sampai ke hujung dia baca 6 harakat. Kalau saya biasa saya baca 4 harakat. Kenapa? Sebab 4 harakat ni dia tidaklah terlalu lama dan tidaklah terlalu pendek. Tidaklah terlalu lama sehingga kita rasa solat kita terlebih panjang, dan tidaklah terlalu pendek sehingga kita tidak sempat tadabbur. Sebenarnya salah satu hikmah bila saya belajar dulu di Azhar, di Azhar ada juga pelajaran tajwid di luar kuliah. Salah satu pelajaran yang saya dapat, dia ajar ketika lelaki, dia kata kenapa ada hukum tajwid, kerana bila panjang dan pendek salah satunya adalah untuk kita ambil posisi tadabbur, kan? Bila ada pendek panjang hujung tu, jadi kita akan sebolehnya setiap ayat itu dia ada dia punya
feeling tadaburnya sepatutnya. Kalau ayat tu ending belakang dia tu pendek, maka feeling tadabur tu pendek. Kalau ayat dia tu feeling tadabur dia panjang, maka feeling tadabur dia panjang. Antara tafsir yang dia gemar sentuh bab ini adalah tafsir fi zilalil Quran. Sebab fi zilalil Quran setiap kali tu dia akan cerita, oh ayat ni pendek-pendek jadi dia mengetuk-ngetuk, ayat ni panjang-panjang maka dia menyentuh-nyentuh perasaan. Jadi dalam surah Quraisy ni kalau kita tengok kan, dia punya bacaan dia adalah bacaan yang dia panjang-panjang. Berarti dia adalah untuk macam menyentuh, untuk istilahnya bukan sentap-sentap. Dia adalah dalam kaedah yang dia pelan-pelan dia sentuh, dia belai. Itu daripada surah Quraisy. Berbanding dengan surah kalau kita baca sebelum ni kan, contoh surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa'addadah. Jadi dia dengan nada begitu sebenarnya khutamah sampai ke hujung, dia tak ada panjang-panjang kat hujung. Maka kalau surah Al-Humazah dia memang betul-betul untuk sentap, dan even ayat dia pun kena dengan sentap. Okey, jadi soalan untuk kita Li'ila fi Quraisy, lepas kita dah faham tajwid tentang ni Quraisy kita panjang semua. Jadi dia bawa pada pendekatan yang agak menyentuh, agak lembut. Dua persoalan kita kena cuba jawab. Soalan pertama, Quraisy ni, dalam cerita Quraisy ni, dia cerita benda baik ke, cerita benda tak baik ke, cerita macam mana kan? Apa sebenarnya Allah nak sampaikan dekat surah Al-Quraisy ni kan? Adakah maknanya Allah nak tunjuk bahawa orang Quraisy ni baik, atau nak tunjuk orang Quraisy ni jahat, atau orang Quraisy ni macam mana kan? Kalau kita tengok sebelum ni, masa kita bincang tentang surah Al-Humazah kan, saya kata memang surah ni kalau siapa yang dia jenis semua benda nak tengok positif, semua benda nak nampak positif, bila dia buka surah Al-Humazah, maka dia akan nampak bahawa surah ni sangat negatif. Dari ayat pertama sampai ayat ke-9, keseluruhannya dia menceritakan tentang gaya yang sangat sentap dan sangat macam negatif. Kau nanti masuk neraka, lepas masuk neraka kau kena seksa, lepas kena seksa kau kena kau kena macam-macam kan, nampak? Kau kena seksa pula dengan teruk. Jadi itu adalah konotasi yang kalau hari ni orang kata, kau ni tak rahmat langsung, kau ni macam tak faham Islam. Tapi sebenarnya Allah pakai konotasi macam tu. Allah pakai konotasi yang menghentam, yang mengetuk, yang yang menyentap kan, dengan dahsyat. Jadi itu konotasi yang kita pun kena belajar. Sebenarnya dalam Quran ada ayat yang dia menyentap, ada ayat yang dia menyentuh dengan lembut. Jadi Al-Quraisy ni kalau kita tengok kan, Al-Quraisy ni kalau kita tengok dia menyentuh dengan lembut. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Nampak? Dia pun banyak pakai huruf-huruf yang kan, huruf-huruf yang lembut-lembut. Huruf Sad, huruf Fa kan. Falyabudu rabb hadzal bait. Nampak? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kan, surah Quraisy ni dia punya nada dia memang nada yang dia bawa kepada yang lembut, nada lembut. Jadi soalannya di awal surah ni, saya dulu surah Quraisy ni antara surah yang saya tak suka baca masa sekolah rendah. Kenapa? Sebab dari sekolah rendah bila kita belajar kan, bila kita tanya, kita tahu siapa orang jahat, bila dia tanya siapa orang jahat, maka kita akan kata orang jahat ni orang kafir Quraisy. Dah jadi sinonim bahawa kafir Quraisy ni jahat kan. Bila sebut Quraisy ni orang kafir Quraisy, ni adalah kelompok jahat yang nak bentai Nabi, nak hentam Nabi dan sebagainya. Tetapi dalam ayat ini kan, tak ada satu pun ayat yang menghentam orang Quraisy sebenarnya kan. Tak ada satu pun ayat menghentam, tapi dia ayat arahan dan ayat kepada mengiktiraf kan, bagaimana orang Quraisy ni hebat kan. Dan kalau kita tengok surah ni adalah surah Makkiyah, diturunkan di Mekah dan surah ini diturunkan di Mekah sebagai salah satu dakwah secara lembut yang Allah tunjuk kepada Nabi dan kepada masyarakat Islam bagaimana dengan berdakwah kepada Quraisy. Mereka juga menggunakan pendekatan dakwah secara lembut kan. Kalau tengok dari awal li'ila fi Quraisy kan, maka Allah timbulkan persoalan kerana apakah dia kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi dekat sini ulama khilaf, apa maksud kerana kebiasaan orang Quraisy ni? Ada yang menafsirkan dengan ayat seterusnya. Apa ayat seterusnya? Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Iaitu kebiasaannya adalah mereka ini bermusafir untuk mencari rezeki di waktu musim panas dan waktu musim sejuk. Tapi ada tafsir yang mengatakan antaranya pandangan Ibn Abbas, pandangan Allahumma salli ala Muhammad, pandangan Allah lupa nama ni Az-Zujaj, pandangan Az-Zujaj yang menyatakan bahawa dia bersambung dengan ka'asfin ma'kul. Ka'asfin ma'kul yang ayat sebelum ni surah Al-Fil dia bersambung. Bersambung sebab mereka ini diselamatkan oleh
oleh dia. Ini juga pandangan yang dibawa oleh Ibnu Katsir sebenarnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia buka surah Al-Quraish dengan sebuah hadis. Sebuah hadis riwayat dalam kitab Al-Khilafat kan, dia bawa kepada sebuah hadis yang mengatakan bahawa Nabi bersabda orang Quraisy ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang lain di dalam 7 perkara. Kan, orang Quraisy ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 7 perkara. Apakah dia 7 perkara? Pertama adalah aku daripadanya. Mana Nabi Muhammad tu daripada orang Quraisy, kan? Kedua adalah kerana ada nabi di kalangan mereka, maka mereka dilebihkan. Nubuwatun fihim, kan? Ketiga adalah al-hijabah, maknanya mereka ini membantu dan menghalang daripada berlakunya ada pandangan kata berlakunya huru-hara di Mekah. Dan siyaqah, maknanya siqayah, maknanya mereka memberi minum pada orang haji. Dan kelima adalah kerana Allah menendangkan mereka ke atas gajah. Keenam kerana mereka menyembah Allah SWT selama 20 tahun tanpa menyembah selain Allah. Dan terakhir adalah Allah menurunkan ke atas mereka surah daripada Quran, itu surah Quraisy. Maka ini satu dakwah Nabi kata sebenarnya orang Quraisy ini dimuliakan. Walaupun kita banyak dengar orang Quraisy, orang kafir Quraisy lah yang buat kerosakan, melawan Nabi dan sebagainya, tetapi kena ingat Nabi pun daripada Quraisy dan majoriti para sahabat ketika Mekah adalah di kalangan Quraisy, dan mereka ini yang pergi berdakwah, mereka inilah juga yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bererti Quraisy ini memang satu kaum yang Allah muliakan, keturunan daripada Nabi Ibrahim yang Allah muliakan, tetapi mereka membuat pilihan untuk menghina diri mereka sendiri. Mereka membuat pilihan untuk menghina diri mereka sendiri kerana beberapa perkara. InsyaAllah kita akan tengok sebentar lagi. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was saif. Sifat orang Quraisy ni adalah mereka bermusafir, berjalan ke rihlatash syita'i was saif, berniaga kan ketika musim sejuk, syita' was saif, musim panas. Ila fi rihlatash syita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian Allah kata, maka disebabkan kamu dapat pergi berjalan semua, maka sembahlah rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan kepada rumah ini, seperti mana kisah Abraha. Mana diorang dah tahu sejak Abdul Muttalib, sejak sebelum tu, bahawa ada Tuhan kepada Kaabah, yang menjaga Kaabah, ada Tuhan yang menjaga Kaabah, dan ada Tuhan kepada Kaabah, dan mereka percaya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Falyabudu rabb hadzal bait. Tetapi tinggal mereka ingin menyembah Allah dengan direct, bukan mengambil zulfa atau mengambil wasilah kepada Allah SWT. Falyabudu, dan sembahlah Allah dengan cara yang Nabi Muhammad ajar. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Habis. Yang memberi mereka, allazi at'amahum min ju', yang beri mereka makan daripada lapar, wa amanahum min khauf, dan menjaga mereka daripada ketakutan. Baik, dekat sini kalau kita tengok kat sini, dia ada kesinambungan dengan surah Al-Fil. Sebab surah Al-Fil kita dengar semalam, kita bincang semalam. Surah Al-Fil dia cerita macam mana orang kafir Quraisy ni dia berjumpa, akhirnya dia menyerahkan urusan Kaabah ini, menyelamatkan Kaabah ni kepada Allah SWT. Dan ketika Allah mereka bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan Kaabah tu kepada Allah untuk lindungi, dan mereka percaya Abdul Muttalib cakap perkara yang benar, dan Allah betul-betul jaga. Dan bila Allah betul-betul jaga, berarti mereka betul-betul meyakini bahawa Allah akan menjaga mereka, dan Allah mampu menjaga mereka, kan? Sebab itu wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka daripada keadaan takut. Itu adalah janji Allah yang Allah telah buktikan secara cash, secara direct kepada mereka ketika berlakunya peristiwa gajah, tahun gajah, Ashabil Fil, dan ketika itu jadi mereka dah yakin dah sebenarnya. Cuma kenapa mereka kufur? Ini persoalan dia. Mereka tak ada isu dari sudut ilmu macam Iblis. Iblis la'anatullah alaih, pun tiada masalah ilmu tentang Allah SWT adalah sebenar-benar Tuhan, dan Tuhan yang patut disembah, dan syariat Allah SWT adalah syariat yang paling benar. Iblis tak ada khilaf padanya. Malah Iblis paling mengetahui kebenaran syurga, kebenaran neraka, kebenaran wujudnya langit, kebenaran wujudnya malaikat, kebenaran Allah adalah Tuhan, kan? Dan kaum Quraisy sebenarnya pun dalam kedudukan macam Iblis. Mereka memahami, mengetahui bahawa perlu menyembah Allah SWT. Mereka mengetahui dan memahami perlunya kembali kepada Allah SWT. Dan mereka memahami dan mengetahui Allah yang bagi mereka makan. Mereka memahami dan mengetahui bahawa Allah lah yang Allah yang menjaga mereka dia kat mana. Dan Allah dah bagi catch pun dengan peristiwa gajah. Nampak? Jadi tahap keimanan mereka, keyakinan dari sudut ilmu mereka kepada Allah itu dah tak berbelah bagi dah sebenarnya, orang Quraisy ni, kan? Ini bukti yang wujud, yang ada. Ini juga sebab itu mereka kalimah Allah tu bukan kalimah yang asing. Tetapi akhirnya
Nampak? Di dalam surah Al-Quraisy ni dah ada dua bahagian. Surah Al-Quraisy ni ada dua bahagian. Bahagian pertama dia cerita sifat kepada orang Quraisy, kedua dia cerita tentang tanggungjawab orang Quraisy, kan? Pertama dia cerita tentang sifat orang Quraisy yang pergi berniaga. Sifat kedua, perkara kedua adalah dia cerita tentang bukan sifat kedua adalah tanggungjawab, iaitu menyembah Allah SWT dan kan mengiktiraf Allah SWT ni yang memberi dia makan. Takkan kontradik? Nampak kontradik tak? Aku dah cari kerja, penat-penat semua, rela semua, tiba-tiba aku dah makan ni Allah yang bagi makan, bukan aku yang berniaga ke? Nampak? Kat situlah khilaf sebenarnya orang Quraisy pada bahagian kedua. Bahagian pertama dia tak ada khilaf pun. Malah dia masih berdoa kepada Allah, dia masih berharap kepada Allah. Seperti mana dia berharap ketika peristiwa gajah. Tetapi yang membezakan dia adalah pada yang kedua. Ketika mereka tidak mengharapkan bahawa perut mereka akan diisi oleh siapa? Perut mereka akan diisi oleh tangan-tangan mereka dengan menjual berhala-berhala. Dan keadaan politik mereka akan terganggu dengan wujudnya agama Allah Subhanahu Taala, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja perut nasi mereka. Kalau selama ini mereka diangkat sebagai orang yang hebat mengetahui Allah Subhanahu Taala, apa-apa kalau apabila mereka menjual patung, kena faham orang Quraisy ni, mereka bukan jual patung saja-saja. Apabila mereka yang menjual patung, maka orang mempercayai bahawa mereka mengetahui ilmu untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Taala. Kena faham, ini angle dia. Angle bagaimana orang kata bahawa nak berhubung dengan Allah kena melalui orang-orang Quraisy ni, yang mana mereka tahu membuat patung dan dari patung itu berhubung dengan Allah SWT. Sebab itu mereka buat syariat kena tawaf dengan bogel dan sebagainya, menyeleweng daripada syariat Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim ada tawaf dan sebagainya. Kemudian mereka selewengkan daripada tawaf pada Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim seperti ada pandangan kata mirip tawaf kita, ada pandangan kata sama pun, kepada tukar kepada tawaf secara bogel di Kaabah. Jadi kedudukan orang kafir Quraisy yang dia fikir macam tu, dia sebenarnya tergugat bukan sahaja tergugat bisnes, tapi tergugat kedudukan mereka sebagai orang yang boleh berhubung dengan Allah SWT. Mana orang selama ni diorang boleh jual patung, so kena respect diorang ni, sebab diorang ni tahu macam nak berhubung dengan Allah. Patung apa yang berkesan, patung apa tak berkesan, amalan apa berkesan, amalan apa tak berkesan. Datang je Nabi Muhammad, dia hapuskan semua perkara ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Mana Allah menafikan selama ni dia orang tak sembah pun sebenarnya. Falyabudu, maka sembahlah. Kalaulah ni dalam tafsir Ar-Razi disebut, kalaulah mereka dah sembah dengan betul, takkan Allah suruh sembah lagi. Berarti falyabudu rabb hadzal bait, Allah menafikan, Allah menolak semua bentuk persembahan penyembahan mereka yang sebelum itu. Mana mereka sebelum ini sembah dengan joget, sembah dengan berbogel, sembah dengan patung, sembah dengan macam-macam. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah kata selama ni sebenarnya kamu tak menyembah Allah. Apa kamu buat adalah amalan yang tidak diterima. Maka kamu kena sembah semula Allah SWT dengan ajaran, dengan cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok perbahasan antaranya yang cukup menarik, Imam Syekh Abu Zur'ah dalam mazahib Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, Imam Az-Zur'ah dia kata orang kafir Quraisy sebenarnya telah menyembah Allah SWT sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Tetapi apa yang dia buat adalah dia mengambil kepada Allah zulfa, dia ambil perantara, dia ambil wasilah daripada Allah SWT. Maknanya kalau dia tak menyembah direct, dia menyembah melalui berhala, dia menyembah melalui sembahan-sembahan syariat-syariat yang tak betul. Itu orang kafir Quraisy, dan maka mereka kufur. Maka orang kafir Quraisy yang bila dia tahu ini adalah syariat yang benar daripada Nabi Muhammad dan menerima syariat Nabi Muhammad, maka mereka ini telah menjadi sebaik-baik generasi dan telah diiktiraf oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Khairul qarni summa yalinuha. Kurun yang terbaik adalah kurun Nabi Muhammad, yang mana majoritinya adalah kebanyakannya adalah orang kafir Quraisy sebagai tonggak dia. Summa yalinuha, kemudian kurun selepas tu summa yalinuha, kemudian kurun selepas itu kurun sahabat dan kurun dan kurun tabi'in. Ada khilaf kata Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad, kemudian zaman sahabat dan tabi'in, lepas tu zaman tabi'in dengan tabi'in. Ada kata masuk tabi'in, ada kata tak masuk tabi'in, tapi yang masyhur adalah termasuk tabi'in. Dan orang Melayu masuk Islam zaman bila? Ini soalan cukup menarik. Antara pandangan yang paling tepat masuk Islam dengan ajaran Nabi Muhammad adalah ketika zaman tabi'in. Ketika zaman tabi'in, dan mana kita menerima dakwah daripada tabi'in dan daripada tabi'in, iaitu daripada mereka yang berjumpa dengan sahabat. Dan ketika itu kalau kita tengok dalam sirah,
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berjalan tabi'in bergerak pada zaman Bani Umayyah, menyampaikan dakwah daripada dia dah sampai kepada, kalau ikut jalan darat, sampai kepada wilayah Xinjiang. Xinjiang mana? Wilayah Uyghur sekarang ni. Dia dah sampai pada zaman tabi'in di wilayah Uyghur, dan melalui darat pada zaman Muawiyah dah sampai ke Kepulauan Jawa, dah sampai ke tempat kita, mengalahkan Al-Fasod, Al-Bukaki dan sebagainya. Dah sampai lama dah. So dah sampai, sebelum tu lagi dah sampaikan dakwah, sejak awal tu lagi. Jadi itu. Dan kalau tengok sebenarnya kekuatan orang Quraisy ketika itu, rihlata syita'i was-saif, mereka boleh musafir pada waktu bila-bila waktu. Waktu panas boleh, waktu sejuk boleh. Syita' ni waktu sejuk, saif ni waktu panas. Menyebabkan dakwah cepat berkembang di tangan mereka pada kurun awal dan kurun kedua hijrah. Kerana mereka jalan terus. Tariq bin Ziyad dia bergerak sampai ke Maghribi, sampai ke hujung dah. Mana sahabat tu dia musafir sampai ke hujung belah kiri, hujung belah kanan, hujung belah bawah, hujung belah atas. Jadi itu satu kelebihan. Kita ni, kalau kita zaman kita tiba-tiba katalah kita nak kena musafir, ya Allah, macam-macam kita fikir, betul tak? Anak bini macam mana nak gerak, cukup tak cukup bekalan, kita risau bukan main, betul tak? Untuk musafir, untuk bergerak, menyampaikan dakwah. Dan menyampaikan dakwah bukan dekat yang tempat hujung tu. Kita kalau contoh, kita nak pergi, contoh saya pergi Mesir hari tu, pergi Mesir, kalau kata dakwah tu, saya naik flight tu terus sampai Mesir, tapi sepanjang perjalanan tu tidaklah buat dakwah, betul tak? Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, para sahabat dan tabi'in di kalangan Quraisy ini, mereka pergi melangkaui geografi dia tu, sepanjang perjalanan dia menyampaikan dakwah. Ini kelebihan yang ada apabila mereka ni dimuliakan oleh Allah SWT dan mereka mendapat hidayah. Dan malangnya apa? Kalau mereka tidak dapat hidayah, maka mereka lah orang yang paling degil. Sebab Allah dah puji mereka, Allah dah bagi mereka kelebihan, Allah dah bagi Nabi depan dia, Allah dah bagi keamanan kepada dia untuk berbisnes, Allah dah bagi dia macam-macam, tapi dia tak nak masuk Islam juga. Maka mereka inilah hati yang paling degil, hati yang paling hitam, hati yang paling ni. Sebab itu dirakamkan sahaja, bukan dirakamkan tentang Quraisy, kelebihan Quraisy dan surah Al-Quraisy sahaja, tapi dirakamkan juga tentang surah Al-Masad, tabat yada Abi Lahab wa tab. Dirakamkan juga Abi Lahab, dirakamkan juga tentang orang-orang jahat di kalangan Quraisy. Nampak? Jadi Quraisy ni kalau baik, dia baik betul. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau di masa jahiliyah dia hebat, masa Islam pun dia hebat. Ini satu benda yang kita belajar daripada surah ini. Jadi apa kesalahan utama mereka? Ini soalan yang saya tanya awal tadi. Apa kesalahan utama orang kafir Quraisy? Kesalahan utama orang kafir Quraisy adalah apabila Allah telah memberi mereka ilmu, Allah telah memberi mereka petanda-petanda dan nabi pun depan mata mereka, akhirnya mereka tolak dakwah. Itu kesalahan utama mereka. Dan Allah sebut kenapa mereka tolak dakwah, kerana mereka ingin jaga perut-perut mereka dan ingin menjaga ego mereka, yang merasakan bahawa mereka lah paling layak di hadapan Allah SWT. Mereka lah paling layak untuk berkata tentang Tuhan, mereka lah paling layak untuk berkata tentang kehidupan, mereka lah paling layak untuk mengatur urusan manusia, tanpa berfikir bahawa yang paling layak adalah apa yang mengikut syariat. Baik. Soalan ketiga, tadi ada dua soalan. Soalan ketiga, kita pada hari ini, orang Quraisy ni ada lagi ke tak? Ini soalan ada orang pernah tanya, saya ingat lagi. Ketika itu di Masjid Salam, Madinah Nas, Mesir, orang tanya kepada Syekh Zaki, ya Syekh Zaki, dia tanya, hal yujad fi hadzal yawm, ni orang Indonesia tanya, hal yujad fi hadzal yawm ma baqiya minal Quraisy, ada tak di hari ini orang yang terbaki di kalangan orang Quraisy? Maka Syekh Zaki kata, ini soalan yang cukup sukar. Dia kata, lepas tu kata kenapa? Sebab dia kata, kalau kita nak tengok dari sudut keturunan, semua keturunan Said dan semua keturunan Habib sebenarnya keturunan Quraisy. Sebab Nabi Muhammad daripada Quraisy, maka keturunan Quraisy tu mengalir. Siapa ada Said tu Quraisy. Betul juga, atau Habib atau keturunan Nabi. Dia tak sebut Said, dia kata Habaib. Sebab kalau budaya Arab, yang mereka yang jadi keturunan Nabi ni dia panggil Habib. Dia bukan nama dia pun, dia panggil sebagai gelaran je Habib. Sebab tu kalau tengok Habib tu sebab keturunan Nabi. Baru ni kecoh Habib Ali, ada orang PM saya. So Habib Ali macam mana? Boleh tak jadi calon mufti wilayah? Tu saya ada PM jawapan dia, saya kata
Nanti kita ke hujung nantilah. Kita nanti kalau tak tukar banyak sangat tukar point kan. Baik, jadi Habib kan atau ni keturunan Quraisy, tetapi adakah mereka berjalan macam Quraisy atau macam mana kan? Malah kalau kita tengok hari ini keturunan Quraisy pun dah jarang dah tak ada dah kita jumpa orang yang menasabkan diri dia kepada Quraisy, Al-Quraisy ke apa, dia tak jumpa sangat dah. Kalau ada pun dia adalah serpihan yang sangat terpencil kan, di kalangan orang Arab sendiri pun. Baik, tetapi pengajaran pokok yang Syekh Zaki sebut, yang saya ingat sampai hari ini, yang saya tulis pun kat sebelah ni, kalau saya nak buka ada buku nota dia, buku nota ketika kuliah dulu, ketika di Mesir. Sebab saya cukup suka catat kuliah, catat nota kuliah maghrib, kuliah ni dengan tok syekh kat sana, dan nota-nota tu tersimpan rapi dekat rak saya. Jadi dia kata dengan jelas, dia kata sebenarnya Nabi nak ajar kita kat sini bukan sekadar untuk kita tengok orang Quraisy je, tapi adalah untuk kita belajar bagaimana kita melihatkan kelebihan dan kekurangan satu-satu kaum dan bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu Taala. Kan, maka kita hari ini lihat itu. Contoh kita orang Melayu. Orang Melayu, majoriti yang tengah dengar orang Melayu. Semalam je ada orang Cina dengar kan, sahabat saya Cina dia dengar sekali kat Facebook. Kan. Jadi kita orang Melayu, apa kelebihan kita? Kalau tengok dulu kita melayar. Kan? Kalau tengok sampai ke hari ini, orang Melayu adalah orang yang paling tinggi perasaannya. Itulah. Kalau saya sembang orang Arab, dia kata paling lembut dan paling keras perasaannya. Kalau dia lembut betul. Kan? Kalau orang Melayu ni dia rindu, dia tahap rindu dia kalah semua bangsa lain kat dunia. Kan? Itu orang Melayu. Dia punya dalam dia halus kan, jiwa dia halus. Kalau dia cakap A, boleh jadi dimaksudkan Z. Bukan B, bukan C, bukan E, bukan D, bukan E, bukan F, halus. Dia jiwa dia halus. Kan? Maka jiwa halus orang Melayu ni adalah jiwa diplomasi. Orang Melayu dia paling hebat diplomasi kalau kita tengok. Kan? Dan dia paling beradab. Sebab jiwa halus ni biasa orang beradab. Kalau kita tengok, Waalaikumsalam Barusdan, jiran sebelah. Kan? Sebenarnya saya bercakap dia pun dengar sebelah ni rasanya kan. Kuat suara kan. Okey, Waalaikumsalam Barusdan. Jadi jiwa orang Melayu ni halus. Persoalannya adalah macam orang kafir Quraisy, mereka ada kelebihan dan Allah suruh mereka pakai kelebihan dia untuk menyembah Allah SWT. Allah sebut kelebihan dia bahagian pertama. Lepas tu bahagian kedua Allah kata falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan kamu. Maka sembah dengan cara apa? Dengan buat syariat Allah, dengan buat dakwah, buat tarbiyah, buat ubah umat dan sebagainya. Dan jadi itu atas kelebihan orang kafir Quraisy. Kelebihan Melayu apa? Dia adalah jiwa diplomasi. Dia adalah orang yang paling beradab. Sebab itu kalau kita tengok perubahan takhta di kalangan orang Arab, dia berakhir dengan pembunuhan. Mana bila berubah jatuh takhta, B naik, dia akan penjara tak bunuh, tak bunuh penjara, tak penjara bunuh. Sejak daripada zaman Nabi sampai lagi hari ni. Kan? Itu tabiat orang Arab. Sebab jiwa dia tak cukup halus. Kan? Dia jiwa dia jenis straightforward kan. Jadi dan perubahan takhta tu, bunuh tak bunuh, tak bunuh penjara, tak penjara bunuh, tak penjara bunuh penjara. Kita ni kan, yang di Pertuan Agong tu siap boleh gili-gili. Kan, siap boleh gili-gili kan. Dan kalau tengok dulu kan, sampai ke hari terlalu banyak peristiwa pertukaran takhta di tanah Melayu sehingga ke Malaysia berubah dalam keadaan tidak berlakunya pertumpahan darah. Malah yang terbaru pun kan, sebelum COVID-19, tengah kemuncak COVID-19 ni, perubahan secara U-turn tak U-turn tu pun bertukar dalam keadaan bagi saya cukup harmoni. Kalau saya duduk di Mesir, saya pernah duduk Mesir 6 tahun. Saya nampak Mursi naik, Mursi jatuh kan, dan Mubarak naik balik kejap, lepas tu Mubarak turun balik, lepas tu naik balik Asisi Musyir Asisi, bukan Abah Asisi. Siapa nama? Asisi lah, kita panggil Asisi kan. Musyir bukan Musyir Tantawi. Asisi lah, naik Asisi sampai ke hari ni. Dan keadaan dia cukup huru-hara. Tear gas merata-rata, jalan setiap masa, anak menangis sebab kita duduk dalam rumah, tutup tingkap pun bau tear gas tu. Kan? Berapa ramai mati, berapa ramai berpuluh ribu orang di penjara. Sampai tak macam tu nak bertukar kerajaan. Kan? Kita bertukar kerajaan kan, buat demo pun jadi joke je. Buat demo 20 orang lah, siapa Muhyiddin kan, dan sebagainya. Dia jadi joke dan orang tak pergi pun. Walaupun ketika itu saya duduk dekat KWSP 200 meter je daripada Datang Merdeka, dan kita orang kena balik sebab takut dia khawatiri lepas tu dia nak balik, just in case. So kita orang balik walaupun semua frust sebab kita orang kena siapkan paper malam tu juga. So memang macam serabut lah bila kena balik tu, tak start kerja. Tapi balik lah, bila balik tengok, kumpul berapa orang je, kita takut apa berlaku. Sebab masyarakat kita bukan masyarakat yang ditarbiah, bukan masyarakat yang suka kepada perkara yang drastik, suka kepada perkara yang
melampau-lampau kan. Masyarakat kita sebenarnya dia mencintai perkara yang halus, berseni, cantik kan, lembut, tenang kan. Ibarat air yang mengalir, sungai yang mengalir kan. Arab ni dia tak nampak sungai kan, dia tak ada sungai kat negara dia. Kita ni sinonim dengan duduk kat dekat pesisiran pantai, dekat sungai, tengok sungai mengalir dengan tenang, burung berkicauan kan. Itu sinonim dengan masyarakat Melayu. Arab dia bukan burung berkicauan, dia burung helang duk terbang makan itu ini kan. Jadi kita dengan jiwa lembut ni memang cukup sinonim. Cukup sinonim dan cukup ni. Sebab itu kita punya kelebihan, dakwah kita adalah dakwah yang cukup lembut, memang cukup mesra kepada masyarakat, mesra kepada ramai ni kan. Itu adalah kelebihan kita. Dan sebab macam mana kita mendidik anak pun, kita adalah masyarakat mendidik anak dengan penuh kelembutan, penuh hikmah kan. Jadi dalam keadaan PKP ni, cuba didik anak kita dengan penuh lembut, dengan penuh hikmah balik kan. Tetapi jangan diusik. Dia satu sifat lagi, dia sifat pendam. Bila pendam dia boleh jadi amuk. Itu satu hal juga. Itu satu kelemahan kepada masyarakat kita. Kelemahan kepada masyarakat kita kan. Jadi macam mana kita mendidik dalam kerangka ini, itu adalah perkara macam nak menyembah Allah dalam kerangka ini, itu kita kena mendalami. Dalam Ramadan, apa salahnya kita kan berfeeling dengan Allah SWT, menikmati nikmat dengan Allah SWT, fikir secara halus, secara mendalam, secara teliti, apa nikmat yang telah Allah beri kepada kita, satu persatu kan, perlahan kan. Dan andaikan kalau Allah tidak beri kita nikmat ini, apa keadaan kita kan. Kalau Allah tidak beri kita nikmat kan, nikmat di rumah ini duduk, alhamdulillah, kita duduk kat mana lah. Kalau Allah tidak bagi nikmat kipas, sebenarnya aku tengah panas. Kalau Allah tidak bagi nikmat tangan kan, macam mana lah aku hidup sehari-hari ni dengan kat kudung. Kalau Allah, ini semua perbualan yang kita kena berbual dengan Allah SWT. Dan masyarakat Melayu bagi saya, masyarakat kita ni masyarakat yang cukup hebat berbual dengan Allah SWT dalam hal-hal ini. Sebab itu suasana yang cukup tersebar di kalangan masyarakat Melayu adalah suasana tasawuf, suasana yang lembut, suasana yang lebih kepada menghayati kan. Berbeza dengan masyarakat lain yang kadang-kadang dia suasana berdebat. Masyarakat Melayu dia tak suka berdebat kan, tak suka berdebat dengan kat pentas sangat. Dia suka main kias macam tu kan. Ini satu benda yang halus, yang satu kelebihan yang kalau kita silap guna dia jadi satu kelemahan. Baik, itu soalan pertama. Soalan kedua, ketiga, soalan keempat adalah satu pelajaran yang kita boleh dapat lagi dari sini adalah Allah SWT mengiktiraf sesuatu bangsa. Ini satu benda yang kita kadang-kadang kurang memahami ayat Quran dan hadis-hadis berkaitan asobiah. Asobiah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW adalah asobiah yang tercela. Seperti mana Nabi kata, kalau tengok dalam syarahan dalam usul fiqh, disebut dengan sirah yang sama, dengan qawaid yang sama, perkara-perkara yang sama. Seperti Rasulullah kata la taghdab, Rasulullah kata jangan marah. Adakah bila marah itu dosa? Tidak. Yang dosa itu adalah kita bawa kepada kemarahan yang salah dan kemarahan yang bercanggah dengan syariat. Begitu juga dengan asobiah. Asobiah itu sebagai satu perkara, satu unsur, bukanlah dosa. Mencintai kaum itu sebahagian daripada Islam kan. Dan menggunakan kelebihan kaum itu adalah sebahagian daripada Islam. Li ta'arufu itu bererti kita saling bertaaruf, dan bukannya kan waja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu, untuk saling berkenalan. Bukan kita rosakkan kita punya unsur kemelayuan. So unsur kemelayuan kita jangan rosakkan, sebab Allah kata untuk li ta'arufu, bukan untuk dihancurkan. Kalau kita hancurkan, bukan Allah kata li ta'arufu. Macam mana kita nak kenal bangsa lain dengan bangsa kita kalau kita tidak kekal dengan bangsa kita? Betul tak kan? Bila kita kekal dengan bangsa kita, orang Cina kekal dengan bangsa Cina, maka kita saling berkenalan, barulah namanya li ta'arufu. Kalau tidak, dia bukan li ta'arufu. Kalau kita buang Melayu, dia buang Cina, kita berkenalan, itu bukan li ta'arufu dalam bentuk bangsa macam dalam ayat surah Hujurat. Begitu juga dalam ayat ini Allah mengiktiraf kedudukan orang Quraisy. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'immati minal Quraisy, sesungguhnya al-imamah, iaitu kepimpinan umat Islam, perlu berada pada tangan orang Quraisy, perlu diletakkan pada tangan orang Quraisy. Maka Ibn Khaldun dikumpulkan semua ayat berkaitan asobiah maka Ibn Khaldun dia kata, dia berpandangan syaukah. Dia berkata okey, kita tak pakai perkataan asobiah, kita pakai perkataan syaukah, iaitu pengaruh secara kaum. Jadi pengaruh kaum ini adalah perkara yang perlu digunakan untuk membangkitkan Islam. Dia adalah senjata. Kepaduan kaum ni adalah senjata. Sebab tu Imam Syekh Al-Banna bila dia nak menyatukan umat Islam, dia kata fal wahdatul arab awalan qabla wahdatul ummah. Maka kita kena satukan orang Arab terlebih dahulu sebelum menyatukan umat Islam secara keseluruhan supaya jadi bangsa tonggak yang bersatu.
Nampak, itu surat yang ditulis oleh Imam Asy'ad As-Salbanah kepada semua raja-raja Arab ketika itu. Kan, kepada semua raja-raja Arab ketika itu, di dalam satu surat yang dinamakan sebagai Nahwan Nur di dalam Majmu' Ar-Rasail As-Salbanah. Kan. Jadi ini satu pengajaran yang kita kena faham. Ada satu aliran yang hari ini dia kata aku dah tak perlu mengaku diri aku Melayu, maka aku lebih Islam. Ini satu fahaman yang tidak betul. Kalau kita mengaku kita bukan Melayu, itu lebih tepat daripada Islam. Ini bercanggah dengan apa yang saya cerita tadi, bercanggah dengan Al-Quran yang disebut tadi, bercanggah dengan pandangan Imam Asy'ad As-Salbanah, bercanggah dengan pandangan yang Nabi terangkan tentang Al-A'immah min Al-Quraisy, bercanggah dengan ulasan yang dibuat oleh Ibn Khaldun. Kan? Ini dia bercanggah. Sebab akhirnya kita tak boleh buang bangsa yang dia membuang bangsa dia, sebenarnya dia bukan membuang bangsa, dia menjadi bangsa baru. Menjadi bangsa apa? Menjadi bangsa global. Apa maksud bangsa global? Bangsa global adalah yang berpegang kepada identiti global berdasarkan apa yang dicanangkan oleh United Nations. Itu bangsa global yang berlaku pada hari ini, yang dicanangkan oleh United Nations atas keredoan dan atur cara yang dibuat oleh tonggak-tonggak United Nations antara US, Germany, UK dan sebagainya. Yang kata akhirnya bila dia nak mengembangkan demokrasi, kajian UN dia cakap dengan jelas, demokrasi hanya berkembang dengan cantik apabila masyarakat di dalamnya liberal dan menolak bangsanya sendiri. Apabila dia hidup dalam keadaan majmuk dan dia menolak bangsa dia sendiri, dia menjadi masyarakat, dia menjadi dia menjadi masyarakat global, maka barulah demokrasi boleh berkembang. Soalan saya, kalau kita ikut kerangka UN Qadha ataupun bentuk UN sebagai one nation, kalau Anwar Azhari kata sebagai satu ni, maka dalam keadaan itu adakah Islam makin tertegak? Sedangkan terbukti sejak berkurun lamanya, sejak daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampai ke hari ini, kebangkitan Islam semuanya dipelopori oleh bangsa yang bertaubat, yang kembali kepada Allah SWT. Akhirnya orang kafir Quraisy majoritinya masuk kepada Islam dan sebahagiannya murtad. Bila murtad, Abu Bakar pergi perangi mereka, akhirnya kembali kepada majoritinya beragama Islam Quraisy, dan tonggak Quraisy menjadi bangsa tonggak kepada Islam sehinggalah kepada awal tamadun Abbasiyah. Even Khilafah Umayyah merujuk kepada kabilah Umawi di dalam bangsa Quraisy, nampak? Jadi dia masih kembali kepada kekuatan bangsa. Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah, Khilafah Bani Uthmaniyah, kembali kepada bangsa-bangsanya yang tersendiri. Dan insya-Allah kita Khilafah Bani Malayuwiyah. Dan itu bukan satu perkara yang tercela. Perkara yang tercela adalah apabila kita menafikan hadiah daripada Allah SWT. Allah menciptakan kita sebagai bangsa Melayu, Allah menciptakan kita sebagai bangsa-bangsa tertentu. Allah kata ini adalah hadiah dari Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Aku jadikan kamu dengan puak-puak, dengan kabilah-kabilah, li ta'arafu, supaya kamu saling berkenalan. Kemudian Allah sambung, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu bukan atas bangsa dia. Ini ayat yang menghazaf, yang memberikan kita kefahaman terhadap Quraisy ni. Quraisy ni sebenarnya, walaupun Quraisy tu dimuliakan, Nabi sebut ada hadis, tetapi Quraisy bukan yang paling mulia pun. Yang paling mulia adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah bangsa Melayu menjadi bangsa paling bertakwa, maka dia lebih bertakwa, bangsa Melayu lebih mulia daripada bangsa Arab. Itulah dia kesimpulan dari sudut kemuliaan bangsa. Jadi kemuliaan bangsa ni kena faham dalam kerangka tersebut. Kerangka bahawa bangsa yang mulia adalah bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menjadikan kita bangsa-bangsa tertentu sebagai hadiah daripada Allah SWT, dan setiap bangsa berbeza antara satu bangsa dengan satu bangsa yang lain, dan perbezaan ini adalah untuk lita'arufu. Dan berdasarkan surah Quraisy, maka Allah suruh kita apa? Ada 2 poin surah Quraisy tadi. Pertama, kelebihan bangsa Quraisy, dan kedua adalah tanggungjawab. So kelebihan bangsa Melayu apa? Kita kias pada bangsa kita. Kelebihan bangsa Melayu apa? Kita kena kenal pasti. Kemudian kita pergi kepada perkara kedua. Apa perkara kedua? Kelebihan bangsa Melayu pertama, dan kedua adalah gunakan kelebihan bangsa Melayu untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk kembali kepada Allah SWT. Sebab itu saya ambil contoh antara penceramah yang paling masyhur, yang paling hebat di Malaysia, salah seorangnya adalah Ustaz Azadrus. Kenapa? Sebab dia cakap dengan dia jujur dengan syu'ub dia, dengan bangsa Terengganu-nya. Bahasa Terengganu, style Terengganu, dia jujur dan dia fokus dengan sepenuhnya. Maka dia jadi dengan logat Terengganu-nya, maka dia pergi jauh.
Dan begitu juga dengan ustaz-ustaz yang lain. Apabila dia dia jujur dengan bangsa dia, dan kemudian dengan kekuatan bangsa dia tu, kelebihan bercakap macam orang Terengganu, kelebihan bercakap macam orang Kedah, kelebihan bercakap macam orang Selangor, semua kelebihan-kelebihan ini membuatkan dia mampu untuk menyampaikan dengan lebih mudah, dengan lebih terus apa yang dimaksudkan, dan mendapat sambutan yang lebih dahsyat supaya orang memahami dengan lebih jelas apa yang disebut, kan? Dan dia berguna betul-betul kelebihan bangsa dia. Jadi ini satu ini. Dan kalau kita tolak bangsa kita, maka kita jadi bangsa apa? Kita bukan jadi bangsa kosong, kita menjadi bangsa global. Bila bangsa global, and identiti bangsa global, satu je kita boleh jumpa, iaitu identiti bangsa liberal, bangsa one global punya ni. Kalau tengok okeylah, kita tak nak pergi teori konspirasi dan sebagainya, walaupun bukan teori konspirasi tu real, melalui dokumen-dokumen yang jelas. Kalau tengok kajian-kajian UN, kajian-kajian di Yale University, kajian-kajian di Oxford, dengan jelas kata demokrasi, sistem demokrasi hanya boleh tertegak apabila seorang itu betul-betul liberal, menolak bangsa dia sendiri. Barulah dia boleh ni. Sebab demokrasi dengan bangsa tu dia tidak bergabung, dia bertembung. Kenapa bertembung? Sebab demokrasi kata kesamaratan mutlak. Bila dia perjuangkan bangsa dia nampak seolah-olah bangsa dia lebih mulia daripada bangsa lain. Tetapi dalam Islam dia rawat macam mana? Kesamarataan dalam Islam adalah kesamarataan takafu al-furas, sama rata dari sudut peluang, satu, dan kedua adalah dari sudut apa? Dari sudut inna akramakum indallahi atqakum. Semua berlumba ke arah takwa. Jadi wallahu a'lam bissawab. Sekian saja penyampaian perkongsian tadabbur kita pada malam ini berkaitan surah Al-Quraisy. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang di Facebook ataupun di Instagram. Saya open. Okey, kalau tak ada, tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan, maka moga-moga perkongsian kita pada malam. Okey, Ustaz nak tanya soalan. Kalau kita solat jemaah dengan family, lepas tu kita imam, siapa lagi mustajab doa? Kita atau ayah kita? Kena ingat, mustajab doa ini mustajab doa ini Afiq Haikal soalan di Instagram, doa mustajab dalam sebuah hadis di dalam Matan Arba'in An-Nawawiyah, dia disebut bagaimana seorang itu yang mashrabuhu haram wa ma'kuluhu haram wa thiyabuhu min haram, dia makan dengan perkara haram, dia minum dengan perkara haram, pakaian dia pakaian haram, fa anna yustajabulah, macam mana Allah akan mustajabkan doa dia? Maka doa ni mustajab dengan amalan kita. Semakin kita bertakwa, semakin mustajab doa kita. Maka siapa yang lagi bertakwa antara kita atau ayah kita, makin mustajab. Sebab itu kalau kita tengah berdoa, siapa yang baca pun tak ada isu, sebab yang amin pun mendoakan dengan doa yang sama. Mungkin itu soalan yang lebih tepat kot. So siapa nak baca doa, kita ke ayah kita? So siapa tak ada isu, siapa yang baca, tetapi dua-dua akan berdoa dengan doa yang sama. Doa yang mustajab adalah doa yang ni. Dan doa yang mustajab adalah doa yang ikhlas. Kalau kita doa kepada orang tersebut, kita ikhlas sebabkan kita menyayangi orang tersebut, sehingga kan kita berdoa kepada dia ketika zahir dan ketika ghaib. Duduk dengan dia kita doa, dan kita doa dia dalam kemuliaan sorang-sorang, maka malaikat-malaikat akan mengaminkan doa kita. Malaikat akan mengaminkan doa kita. Jadi soalan ini sebenarnya kembali kepada doa mustajab macam mana? Doa mustajab apabila hati kita bersih, doa makin mustajab. Kita makan dengan makanan yang haram, kita ikut syariat, makin mustajab. Dan kita doa dalam keadaan ghaib kepada sahabat-sahabat kita, lagi mustajab. Okey, ada soalan kat Facebook, saya jawab soalan Najwa dulu. Masalah hari ini banyak yang murtad, apakah ini disebabkan dia tak percaya kepada Allah atau fahaman mereka pada Islam? Mohon pada Ustaz. Baik, dia ada dua. Satunya kalau kita tengok level murtad hari ini, dia ada banyak level. InsyaAllah nanti Najwa boleh follow. Nanti saya akan cerita sedikit tentang murtad tak murtad ini di dalam YouTube nanti. Saya tengah render banyak apa pengisian lain yang saya rekod selepas subuh. Nanti saya akan cuba post. Saya akan ceritakan bab murtad ni. Cuma tak percaya pada Allah atau fahaman mereka kepada Islam, dua-dua. Sebab tak percaya pada Allah dan fahaman mereka kepada Islam tu dua-dua faktor murtad. Kalau kita tengok hari ini, fahaman yang paling kuat tersebar adalah fahaman liberalism dan New Age religion. Dia ada dua fahaman yang paling kuat tersebar, liberalism dan New Age religion. Liberalism bererti semua agama sama dengan paksi pluralism, iaitu Islam dan Kristian sama. Pintu masuk kepada pluralism adalah semua agama ada kebaikan. Buddha bawa kepada kebaikan, Kristian bawa kepada kebaikan, maka Islam pun buat kebaikan. Maka kita adalah satu roda yang sama, macam Quraisy Majid sebut, satu roda yang sama beraksi kepada Tuhan yang sama. Maka dia menjadi murtad dengan keadaan dia masih Islam. Dia kata aku Islam,
Kau jangan cakap aku bukan Islam, tapi aku percaya kepada Jesus, aku percaya kepada Buddha. Itu cara murtad hari ini. Itu kena faham dulu. New Age religion dia bawa kepada paksi yang sama. Dia kata semua Tuhan adalah getaran. Macam Siti Kasim. Siti Kasim dia liberal dan New Age religion. Sebab bila dia sebut dia percaya kepada Tuhan getaran, dia bukan cakap kosong-kosong. Dia percaya kepada New Age religion yang mengatakan Tuhan itu adalah getaran-getaran tenaga. Kan? Jadi dia murtad dengan cara macam tu. Tapi kalau kita kata Siti Kasim kau murtad, dia takkan ngaku, betul tak? Dia kata aku Islam. Nama aku Siti Kasim. Kan? Nampak? Kan? Jadi satunya faktor yang penting kita kena faham. Ibnu Taimiyah dia sebut dalam Majmu' Fatawa, dia kata kufran duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Ramainya orang pada zaman Ibnu Taimiyah dia kafir tetapi dia tidak dihukum dengan hukum kafir. Kan? Ini murtad yang kena faham dulu. Dia ni telah menolak syariat. Dia ni orang tak faham tentang Ibnu Taimiyah. Ada orang kata Ibnu Taimiyah kafirkan orang. Tapi Ibnu Taimiyah kata tak, dia tak kafirkan orang tu jatuh kafir sampai kita tanam dia macam orang kafir. Tak. Dia ni tetapi dia telah kufur kepada Allah SWT. Sebab Allah yang sebut. Yu'minuna ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Allah yang sebut. Mereka kafir dengan sebahagian daripada ajaran Allah SWT. Jadi mereka ini murtad dengan itu. Itu level yang paling rendah. Kita cerita murtad yang paling rendah. Murtad paling rendah adalah secara liberal dengan secara ini. Bukan paling rendah. Bolehlah kita kata paling rendah lah tu. Yang kita consider sebagai murtad. Murtad yang paling tinggi adalah melalui dengan betul-betul tukar agama. Dan betul-betul tukar agama ini kalau kita tengok background dia, dia akan ada background trauma tertentu ataupun pengaruh tertentu. Kalau seseorang itu hidup di dalam budaya Melayu, ini cukup menarik. Hidup di dalam satu kebudayaan Melayu yang pekat, maka susah untuk dia murtad. Kecuali dia pekat sampai dia trauma atau cerita lain lah. Sebab budaya Melayu ni, kalau kita tengok, sebelum datangnya Islam, dia padat dengan budaya Hindu. Selepas masuknya budaya Islam, beratus tahun, 400-500 tahun selepas menerima Islam itu, apa yang ada pandangan kata 1000, ada pandangan kata 500 ikut kan. Mereka ini terpecah kepada dua kelompok besar. Satu kelompok yang betul-betul Islam tulen, satu kelompok kejawen yang budaya Melayu dia budaya Melayu Hindu kan. Tapi dia convert jadi Islam, tapi dia masih mengamalkan amalan-amalan Hindu secara rahsia. Satu lagi yang betul-betul pergi kepada budaya Melayu Islam. Sebab itu kita tengok rumah Melayu tu memang menitik beratkan tentang aurat dan cukup banyak. Kita ada tahlil kan. Tahlil tu kenapa? Sebab kita berzikir dengan afdhalul zikr kan. Dan budak-budak yang biasa bertahlil, maka dia akan rapat dengan Allah SWT. Dia mampu disiplin untuk berzikir, dia mampu disiplin untuk solat Jumaat kan. Jadi ini semua budaya Melayu yang mana membina orang kepada mencintai Allah SWT dan tidak murtad kan. Dan cukup menarik kenapa kebanyakan murtad berlaku di bandar ke kampung kan. Kalau ikut data yang ni di kampung dan bandar. Di bandar di Semenanjung, di kampung di Sabah Sarawak. Ini dapatan cukup menarik. Dan di Sabah Sarawak, kenapa di kampung berlaku ramai murtad? Kerana kristianisasi dan dakwah missionary Kristian kan. Jadi mereka memang fahaman mereka tidak kuat. Kalau di Semenanjung, kenapa di bandar yang banyak murtad? Sebab di kampung-kampung kuat dengan budaya keislaman kan, kuat dengan budaya Islam. Even saya kalau kat Semenyih pun, mereka budak umur 10 tahun baca tahlil lagi pantas, lagi lancar daripada saya. Tak tengok pun. Saya kena tengok juga kadang kan. Risau sebab tahlil ni ada banyak untuk nisfu Syaban lain, untuk ni lain, untuk lain. Sebab budaya macam tu, dia bezakan jadi budak-budak ni dah hafal betul. Dan selawat dia hafal lagi banyak benda saya kan. Jadi cuma saya hafal Quran lagi banyak. Itu je kelebihan kan. Jadi diorang dengan budaya macam tu, mereka tidak murtad. Dan majoriti mereka tidak murtad. Orang kampung tidak murtad. Kenapa? Sebab budaya itu menjaga mereka. Dan kebudayaan ini kalau kita tengok dalam kitab Muwafaqat, disebut sebagai tahsinul adah di dalam tahsiniat. Dia adalah perkara yang penting. Maqasid kita yang paling tengah adalah daruriyat, lepas tu hajiat, lepas tu tahsiniat. Mana hujung tu budaya itu ia menjaga, dia pelindung nombor satu. Pelindung nombor satu daripada kita masuk kepada keluar daripada Islam. Sebab itu budaya kekeluargaan contohnya. Sayang mak, sayang ayah, sayang adik-beradik menjaga kita daripada murtad kan. Ramai orang murtad bila dia dah hilang budaya sayang mak ayah, sayang adik-beradik dan sebagainya. Itu salah satu faktor kan. Okey, insya-Allah tu jawab soalan Najwa. Okey, assalamualaikum Ustaz. Ada ke hadis-hadis pasal bangsa Quraisy? Ada. Kalau dikumpulkan hadis-hadis berkaitan bangsa Quraisy secara spesifik, antara yang kumpul dengan panjang adalah di dalam Muqaddimah Ibn Khaldun. Cukup menarik kan. Dia tak ada spesifik tajuk hadis Quraisy, tak ada. Dalam ini setakat seingat saya bila ketika saya buat research tentang hadis ketika master dulu di bawah seliaan Dr. Rifan Fauzi,
Ketika itu buka habis, hujung ke hujung, apa yang Dr. Rifat Fauzi basuh kita orang secara berminggu-minggu duduk dekat dia punya library adalah semua kitab hadis yang kita kena buka. Paling kurang kita tahu semua setiap bab dalam semua kitab hadis 9 Sunan Tis'ah. Dan bila kita buka semua kitab hadis tu, seingat saya tidak jumpa tajuk atau bab dalam hadis sebagai bab Quraisy, tak jumpa. Tetapi di dalam Muqaddimah Ibn Khaldun, apabila Ibn Khaldun ingin membuat kesimpulan kesimpulan bahawa syarat kepada kebangkitan satu-satu kerajaan, satu-satu kuasa adalah kepada syaukah ataupun pengaruh kaum, maka Ibn Khaldun dia mengumpulkan semua hadis berkaitan Asabiyah dan semua hadis berkaitan Quraisy. Jadi dalam Muqaddimah Ibn Khaldun ada diliskan semua hadis berkaitan Quraisy dan semua hadis berkaitan dengan Asabiyah. Selepas itu kemudian dia munculkan kepada semua tarikh berkaitan Quraisy dan berkaitan tentang a'immat min al-Quraisy. Kemudian dia bagi kesimpulan setelah dia analisis semua pandangan, semua ayat Quran dan hadis berkaitan kaum dan berkaitan Quraisy, dia bagi kesimpulan dia adalah kena setiap kebangkitan perlu ada syaukah, perlu ada dukungan satu-satu kaum. Au awi ila ruknin syadid. Itu ayat Quran tentang Nabi. Ketika Nabi Syuaib tak silap, ketika itu dia ingin menjaga diri dia, ada sokongan daripada kaum, maka dia terjaga diri dia. Seperti mana saya cerita dalam hari kedua tafsir, dan kita online tadabbur pada hari kedua ni, dah hari ke-19, alhamdulillah macam mana Nabi Isa sendiri didukung oleh kaum Yahudi ketika itu. Nabi Isa daripada Yahudi dan disokong oleh kaum Yahudi dan sebilangan daripada kaum Rom ketika itu untuk bersama-sama dengan kaum bangsa Eropah, untuk bersama-sama dengan agama Kristian, agama Nabi Isa ketika itu. Dan sebab itu Rom cukup takut dengan Nabi Isa, sebab Nabi Isa ni dia boleh mengumpul kaum dan akhirnya membentuk satu tamadun dan melawan tamadun Rom. Sebab itu ketika Nabi Isa dalam kandungan lagi, dia telah berjumpa, kerajaan Rom sendiri telah melawan dengan Maryam alaihissalam. Jadi itu cerita. Jadi sebab tentang bangsa dan kaum ni perlu diperhalusi. Malangnya di Malaysia kita disebabkan politik kepartian, suatu masa dahulu sebab nak lawan UMNO, keluarlah semua hujah dan dalil mengatakan bahawa apa-apa yang menggunakan bangsa maka dia Asabiyah, maka dia adalah haram di sisi Islam. Maka benda itu salah, sebab perlu diperhalusi hadis-hadis berkaitan Asabiyah, dan setelah diperhalusi dengan cukup jelas disebut di dalam Muqaddimah Ibn Khaldun. Jadi itu clear saya rasa tentang syaukah dan sebagainya. Baik, sebagai penutup jazakumullah wa iyyak. Sebagai penutup, Ramadan 4 hari lagi, bro, hari Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Ramadan. Khamis malam kot kita tarawih kan. Serius tak lama lagi kita akan tarawih. Soalan, tadi saya dah live stream dengan kelompok budak-budak muda budak-budak muda dari Selayang tentang persediaan Ramadan. Lupa anak watan tak silap, diorang diskusi anak watan, diorang akan buat podcast nanti tadi tentang persediaan Ramadan. Saya just repeat balik apa saya kongsi kepada mereka. Kalaulah kita tak ready lagi dalam dua aspek. Pertama dari sudut zahir, kita tak ready lagi, contohnya dekat rumah kita tak ada mihrab lagi. Setiap rumah kena ada mihrab dah sekarang. Apa dia mihrab? Tempat solat khusus untuk Ramadan, tempat solat khusus untuk kita solat berjemaah tarawih, dan tempat solat inilah yang kita secara zahirnya kita susun jadual. Ada jadual tadarus, ada jadual qiyamul lail, ada jadual tadarus, ada jadual solat jemaah, ada jadual solat sunat, ada jadual solat sunat tarawih, ada jadual zikir tahlil, ada jadual istighfar 1000 kali. Kita susun jadual di mihrab ini, pastikan, dan siap-siap beli barang-barang kat Tesco, Giant dan sebagainya untuk sebulan Ramadan. Kalau boleh tak payah keluar rumah, semua stok makanan dah ada, tinggal nak masak je kat rumah, ataupun ready siap-siap duit untuk GrabFood. Dah list apa GrabFood nak makan selama 30 hari, contoh dan secara batinnya, secara dalamannya, muhasabah betul-betul, pastikan kita betul-betul bersedia bertemu Ramadan. Hati kita bersedia, hati kita betul-betul mengharapkan keredaan Allah, hati kita betul-betul ingin bertaubat, hati kita betul-betul merasakan bahawa kita memerlukan Lailatul Qadar dalam hidup kita. Ini adalah perkara yang betul-betul kita kena push diri kita. Kita kena pulun betul-betul. Kita kena betul-betul diri kita supaya akhirnya kita pada bulan Ramadan kali ini kita betul-betul diampuni, kita betul-betul rapat dengan Allah, kita betul-betul rapat dengan Allah, kita betul-betul rapat dengan Allah, insya-Allah.
Moga-moga Allah meridai kita. Moga-moga Allah meridai kita. Moga-moga Allah meridai kita. InsyaAllah esok kita akan buka surah. Kita nak habis dah juz 30 ni. Bukan juz 30, kita nak habis dah sampai surah An-Nas. Jadi esok kita akan buka surah Al-Ma'un tentang solat, kan. Kemudian surah Al-Ma'un insya-Allah esok. Sementara itu, kalau siapa ada idea pada bulan Ramadan nak buat waktu bila lepas asar dan sebagainya, boleh kongsi, insya-Allah boleh PM dan sebagainya. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih farada suratul asr. Barakallahu bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salatu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah akan ada upload dekat IGTV dan juga di Facebook insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.